don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswardi Murni tentang isu apa? Bersih rancang berarak ke Parlimen Selasa ini. Bersih akan berarak ke Parlimen pada Selasa ini bagi mendesak kerajaan melaksanakan reformasi legislatif. Dalam hantaran di media sosial, Bersih berkata reformasi itu merupakan aksi pertama kempen reformasi 100% mereka. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Iswardi Murni. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Salah ni. Okey, himpunan 100% reformasi. Reformasi 100%, bukan demonstrasi besar, pengurusi bersih. Perhimpunan reformasi 100% yang dianjurkan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih pada 27 Februari, bukan demonstrasi besar-besaran, iaitu 2 hari daripada sini. Pengurusinya Muhammad Faizal Abdul Aziz, aksi berarak ke Parlimen itu bertujuan menyegarkan kembali momentum kesedaran rakyat agar harapan pelaksanaan agenda reformasi terus hidup. Aksi yang kita lakukan pada hari Selasa ini bukan bersih ke-6 atau demonstrasi besar-besaran. Ia adalah permulaan kepada tuntutan kita kepada ahli parlimen dan pemerintah agar melaksanakan agenda reformasi 100%. Aksi pada Selasa ini lebih kepada aksi tunjuk rasa untuk bina momentum. Ini bukan satu pengakhiran, katanya. Beliau berkata, mengulas mengenai tahap kesedaran rakyat mengenai isu-isu reformasi institut yang dilihat kian luntur, Faizal berkata, kelelahan politik dalam kalangan orang awam adalah lanjutan daripada pengkhianatan bandar rakyat yang berlaku pada 2020. Akibat langkah Sheraton dan pengkhianatan bandar rakyat menyebabkan berlakunya perubahan dalam momentum rakyat untuk menuntut reformasi. Ia diterjemahkan dalam bentuk kelelahan politik rakyat untuk mengharapkan reformasi. Oleh itu, sebaik saja dia dilantik sebagai pengurusi, perkara pertama yang saya lihat ialah kepentingan untuk membina momentum dan mengembalikan kepercayaan rakyat berharapan untuk melihat reformasi itu boleh terlaksana. Perdana Menteri tidak menolak untuk melaksanakan agenda reformasi. Harapan masih ada, ujarnya. Baik. Saya tidak pasti, tapi saya baca dalam satu artikel, salah satu perkara yang reformasi yang disebutkan oleh Bersih adalah supaya kerajaan menghadkan jumlah ataupun tempoh penggal Perdana Menteri itu boleh menjadi Perdana Menteri. Saya tidak tahu sama ada Faizal ni, dia baca atau tidak kenyataan daripada kerajaan ini sejak tahun lepas bahawa Azalina Osman ditugaskan bagi mendraftkan satu draft undang-undang di mana draft tersebut akan menghadkan penggal Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Saya tidak tahu Faizal tahu ke tidak perkara tersebut. So, itu antara agenda reformasi yang dilakukan. Now, bolehkah kita lakukan reformasi itu sekarang? Macam saya kata tempoh hari. Mungkin Faizal boleh dengar. Kalau tak dengar pun, orang boleh sampaikan kepada Faizal. Kita sekarang ini melakukan reformasi, bukan revolusi. Dia dua benda yang berbeza. So, mungkin saudara Faizal terkeliru di antara revolusi Perancis. Dia ingatkan kita pergi perang, jatuhkan kerajaan, jatuhkan pemerintah, jatuhkan raja, jatuhkan king. Esok naik kerajaan baru, kita buat tukar sistem rombak 100%. Dia bukan macam tu. Kita tak menang pilihan raya ini, kita tak menang kerajaan ini melalui revolusi. Kita tak buat kuditat. Kita tak buat, kita tak buat rampasan kuasa. Kita menang melalui proses pilihan raya. So, bila menang melalui proses pilihan raya, segala-gala yang kita nak lakukan pun kena melalui proses. And even kalau kita nak laksanakan mana-mana undang-undang, termasuk nak buat penggal, nak buat penggal khas untuk Perdana Menteri umpamanya. Hanya Perdana Menteri ni boleh 2 penggal umpamanya. Kalau tak nak berlaku Mahathir jadi Perdana Menteri yang paling lama, kita boleh buat. Tetapi dia ada proses, dia ada due process dia. So, sebagai pengurusi, bila dia jadi pengurusi, saya nampak Faizal, dia very excited lah. Dia tertarik, tapi dia tak dapat nak cari isu apa yang dia nak perjuangkan. So, dia tak nak jadi pengurusi yang macam nampak tak function. So, bagi saya Faizal, terbaik lagi adalah lebih baik kalau saya jadi pengurusi bersih lah katakan. Apa yang saya buat adalah, saya akan senaraikan reformasi-reformasi yang sepatutnya kita lakukan, yang sedang dalam perancangan, yang sudah dilaksanakan, and then you all pantau. Bagi saya itu lebih relevan. Contohnya lah, katakanlah reformasi tentang yang penggal tadi tu. Kita nak menghadkan penggal Perdana Menteri. Hanya kepada 2 penggal umpamanya. So, soalan kita, adakah perkara itu sudah dibincangkan? Sudah. Sampai peringkat mana? Yang tu sepatutnya sampaikan kepada rakyat. So, itu adalah lebih baik bila dikata tuntut reformasi 100%. Soalan kita, reformasi atas gesaan siapa?
atas senarai siapa? Senarai Faizal ke, senarai Anwar Ibrahim ke, senarai Iswardi Murni ke, ataupun atas apa? Bagi saya senaraikan. Saya bagi contoh. Okay, saya bagi tips pada Faizal. Apa kata Faizal? Contoh, reformasi sistem. Faizal cadangkan mansuhkan SOSMA. Letak dia ke situ. Mansuhkan SOSMA. Siapa menteri yang bertanggungjawab? Saifuddin Nasution. Okey, Saifuddin sekarang ni mansuh ke tidak SOSMA? Kalau tidak, kenapa? So, gesaan itu, maka lobbylah kepada Saifuddin supaya mansuhkan SOSMA. Itu contoh. Banyak lagi. Akta hasutan umpamanya. Bukan itu saja, banyak lagi. So, buat. Apa perkara yang bersih rasakan, senaraikan perkara tersebut, mungkin letak dalam satu website, kemudian nyatakan kepada kerajaan. Nak berdemo? Okey. Ada masalah ke nak berdemo? Baik, saya tunjukkan. Demo bersih. MP saran agar penganjur pihak berkuasa sama. Okey. Ini apa nama? Taufik Johari. Pihak penganjur demonstrasi disaran bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memastikan proses memorandum berjalan dalam keadaan aman. Penyerahan memorandum berjalan. Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari berkata, demikian ketika diminta mengulas mengenai perancangan NGO bersih untuk berarak ke Parlimen Selasa depan bagi mendesak kerajaan melaksanakan reformasi perundangan. Pertama sekali, kita tak pernah takut dengan demo lah sebab kita yang buat demo mula dulu. So, teruskan. Tak ada masalah. Asalkan semua prosedur itu dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, macam saya kata tadi, jangan menserah saja. Apa kata put up in website? Jadikan satu, orang kata apa, satu, bukan timeline, tapi satu perkara yang you all boleh nilai. Yang mana dah buat, yang mana belum buat, yang mana tak laksana. Saya setuju. Saya setuju kena ada orang ketiga, third force, yang menilai benda ini. Saya setuju. Saya setuju. Tapi demo semata-mata tu, dia jadi tak function. Sebab sekarang ini nampak pembangkang macam tak function, tuan-tuan. Pembangkang macam tak function. Dia punya soalan pun tak apa-apa dalam parlimen. So, better ada orang ketiga. Pembangkang pun macam ke laut sekarang ni. Yang ada pun pembangkang dah menyokong PMX. Kan? Dengan cerita dalam PAS pun dah mula ura-ura nak sokong PMX. Nanti kita tengoklah. Kan? Jadi tak jadi tu. Jadi tak jadi. Baik. Okey. Habis kat situ. Okey. Alright. Okey. Baru-baru ini ada satu kisah sebenarnya berkenaan dengan kes Spangko. Okay, Spangko. Cerita Spangko lagi. Beberapa hari lepas pun saya cerita Spangko juga. Spangko ni dapat projek daripada kerajaan Muhyiddin Yassin yang di mana dia 700 lebih juta lebih mahal daripada the nearest bidder, the lowest bidder, iaitu Nazar Berjaya Group. Okay, so dia 700 lebih, tapi dia dapat projek tu. So baru-baru ini dia menyatakan bahawa dia tak bersalah pun dalam kes tu. Dia bagi penjelasan. Dia kata dia tidak terlibat dalam kes tersebut dan bukan dia punya keputusan. So Muhyiddin Yassin bagi penjelasan yang panjang berkenaan dengan perkara tersebut lah. So salah satu perkara yang disebut adalah dia katakan kes Spangko Muhyiddin Yassin beri penjelasan. Iklan ni. Alright. Kami selalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pihaknya sudah merakam percakapan bekas Menteri Keuangan bagi tempoh 20, iaitu Zafrullah, menjelaskan kes perolehan membabitkan syarikat membekal dan mengurus kenderaan kerajaan itu ketika ini masih dalam siasatan dan akaun berkenaan masih dibekukan. Azam dilaporkan berkata siasatan kes Spangko menjurus pada kontrak pemerolehan antara 2020 hingga 2021 dan SPRM sudah merakam percakapan Menteri Keuangan. Kita serah kepada pegawai penyiasat, katanya. Pada 20 Januari lalu, media melaporkan SPRM membuat serbuan. Okay. 5 Februari, Datuk Zainal Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spangko
merugikan negara yang tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan. Pengerusi semalam, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan beliau terbabit dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan Sepangko. Pengerusi PN merangkap Presiden Bersatu menyifatkan dakwaan mengaitkannya dalam isu itu sebagai tomahan jahat yang berlegar di media massa dan media sosial. Tanpa butiran lengkap bagaimana beliau terbabit dalam perkara dan salah berlaku berkenaan. Samalah seperti tuduhan saya menyeleweng wang negara bernilai ratusan bilion yang sehingga kini tidak dapat dibuktikan. Saya sudah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkaitan projek Jana Wibawa. Okey, saya ulang apa disebut Saya sudah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkenaan projek Jana Wibawa. Yang tu saya nak jelaskan sikit. Muhyiddin Yassin, tolong jangan, yalah, dia nak tipu orang terpulang pada dia lah kan. Dalam kes Jana Wibawa, dia bukan dilepas dan dibebaskan kerana dia tidak bersalah. Dia mendapat DAA, Discharge Amounting to Acquittal itu, kerana pertuduhan yang dibuat oleh pendakwa raya, saya tak tahu siapa pendakwa raya itu, default, ada defect, ada kesilapan. Kerana itu, mahkamah mengatakan kesilapan ini DAA. Erti kata kalau saya jadi pendakwa raya, saya bagi arahan, buatlah pendakwaan baru, buatlah charges baru, itu je. Yang nak pergi merayu tu kenapa? Tapi tak apalah, itu pendakwa raya punya kerja. Dia dibebas DAA itu kerana defect dalam pertuduhan, bukan kerana dia tidak bersalah. Dia dua benda yang berbeza. Di sini saya kata dia telah mengelirukan orang ramai mengatakan, oh aku tak bersalah dalam kes kes Jana Wibawa. So kalau tak bersalah dalam kes Pangko, kenapa nak kena gelabah? Isu dia sekarang ni, dia mengatakan bahawa kes Pangko ini bukan tak ada kena-mengena dengan dia. Dia kata itu kena lihat Mahathir. Mahathir yang bertanggungjawab kerana projek itu dianugerahkan pada zaman Mahathir. True. Yang menganugerahkan projek itu pada zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, betul. Kepada LOI itu kepada Nazar. Betul, kepada Nazar Berjaya. Tetapi yang akhirnya dikatakan menukar projek tersebut adalah Muhyiddin Yassin pada tahun 2020. Ini dakwaan yang dibawa, yang dinyatakan. Dan dalam live dengan Dr. Mazli sendiri disebut perkara ini sewaktu beliau berada di dalam kabinet. Di dalam kerajaan pada waktu itu. So soalan kita mudah sahaja. Kalau tak bersalah, kenapa nak rasa takut dalam perkara ini? Malah Azam Baki menyatakan bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin belum lagi dipanggil. Belum lagi dipanggil untuk memberi keterangan. Okey. Biasanya seseorang seperti Muhyiddin Yassin ataupun orang yang yang material to the witness biasanya akan terakhir sekali dipanggil. Dia akan kumpul-kumpul. Kenapa tuan-tuan? Ini saya cerita trik sikit lah. Dia akan jumpa orang ni. So dia dah tahu the whole story. Kemudian dia akan pergi soal, contoh Muhyiddin Yassin. Soalan dia kepada Muhyiddin Yassin tu bukan soalan yang dia sebab, okey, dia ada beza bertanya dengan menyoal. Dia ada soalan dengan pertanyaan. Right? Tanya dengan soal adalah dua perkara yang berbeza. Apa beza soal dengan tanya, tuan-tuan? Tanya ni kita tak tahu jawapan. Soal kita tahu jawapan. Itu beza dia dalam bahasa Malaysia. Sekarang baru tahu kan. Tanya ni, cikgu menyoal. Ahmad sesat di kota London. Dia bertanya arah. So bertanya sebab Ahmad tak tahu jalan. Cikgu menyoal, bukan cikgu tak tahu jawapan. Cikgu tahu. Tetapi cikgu nak verify. Nak tahu sama ada pelajar itu tahu atau tidak. Itu beza menyoal dan juga bertanya. Okay. Now SPRM nanti dia dengan witness lain mungkin dia bertanya. Tetapi dengan Muhyiddin Yassin berkemungkinan dia akan menyoal. Menyoal nanti kata apa? Dia dah tahu dah jawapan. Tapi dia nak tengok Muhyiddin Yassin ni sangkut tak sangkut. Gegar tak gegar. Lain ke tidak dia punya soalan, jawapan dia. Kadang-kadang pegawai kepenyiasan ni bukan bodoh. Minimum dia orang ni ada degree. Degree pula dalam bukan calang-calang. Accounting, finance dan sewaktu dengannya dalam SPRM ni. So dia orang akan dah tahu dah trail, dah tahu cerita, dah tahu ini, dah tahu itu. So sekarang ini is just a matter of ada ke tidak benda ini, verify ke tidak. So kalau verify, maka ada pertuduhan. Kadang-kadang dia mengemukakan soalan itu bukan sebab dia tak tahu jawapan, tetapi dia nak tengok engkau ni bohong ke, mohong ke, betul-betul. Itu yang pegawai-pegawai SPRM ni akan tengok nanti. And that's why dia buat last.
Itu juga menyebabkan kenapa Muhyiddin Yassin ni akan jadi orang yang terakhir biasanya akan dipanggil. Orang yang terakhir biasanya akan dipanggil untuk memberi keterangan kerana nak lihat sama ada konsisten ke tidak dengan kenyataan tersebut. So bila dia mengatakan bahawa dia tidak dipanggil lagi, bukan bermakna dia tidak dipanggil. Dan juga Muhyiddin Yassin menyatakan seolah-olah dia ada pertuduhan, ada perkaitan, yang itu bukan tugas Azam Baki, yang itu tugas pegawai penyiasat. Dan juga kalaupun ada, maka itu tugas pendakwa raya untuk nak mendakwa beliau kalau sekiranya mereka mendapati ada kes terhadap dakwaan-dakwaan tersebut. Kalau tak ada, dan tak payah risaulah. Dan bila Muhyiddin Yassin memberi penjelasan, bagi saya tak perlu kot. Kan? Tak perlu memberi penjelasan kepada kami sebagai rakyat. Sekarang ini beri penjelasan kepada siapa, tuan-tuan? Pegawai SPRM kalau dipanggil nanti. Kita saya baca detail sedikit lagi. Dalam hantaran sebelumnya, gabungan itu berkata kempen itu akan membangkitkan, mereka ingin mengingatkan kerajaan berkaitan 3 reformasi. Pertama adalah untuk menambah baik perlindungan terhadap pemberi maklumat dan membuka akses terhadap maklumat kerajaan. Kedua adalah hak tempoh untuk jawatan Perdana Menteri. Ketiga adalah berkaitan akta hasutan sarah dengan janji Pilihan Raya PH untuk menyemak semula dan memasukkan undang-undang yang dilihat zalim. Kita tuan, kita tahulah bersih ni dia orang ni, belakang dia orang siapa kita tak tahu. Sekarang dia orang nak buat demo pula. Kerjaan dah elok-elok, dia nak buat demo bersih pula dekat Parlimen esok. Tuan, janganlah kita terpedaya dengan dia orang ni. Mari terus menyokong kajian perpaduan dan pihak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.